Saya akan membentangkan dua item dalam BMC, iaitu Key Partner dan juga Key Activity. Key Partner atau rakan kongsi utama, pihak-pihak eksternal yang bekerjasama dengan sesebuah perniagaan untuk membantu menjalankan perniagaan dengan lebih efektif. Peranannya ialah: nombor 1, kilang pembuatan koyak kompak, tempat utama tenaga kerja untuk pembuatan produk. Nombor 2 ialah agensi pengangkutan, membantu perusahaan dalam mengirimkan produk kepada pelanggan atau rakan kongsi perniagaan dengan lebih cekap. Yang keempat ialah rantaian kedai sebenarnya, menghubungkan produk dengan pelanggan mereka sebagai titik penjualan dan mempunyai peranan sebagai sumber keuntungan. Seterusnya kita akan masuk kepada Key Activity atau aktiviti utama. Nombor 1 ialah pemasaran melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau pelanggan yang luas. Seterusnya kita akan masuk kepada Key Activity atau aktiviti utama. Nombor 1 ialah pemasaran melalui media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau pelanggan yang luas. Yang kedua ialah pembuatan produk. Di kilang, pembuatan dengan tenaga kerja khusus untuk menghasilkan produk kami. Yang ketiga atau yang terakhir ialah penyimpanan dan pengangkutan produk untuk memastikan kesediaan stok dan produk sampai ke titik penjualan. Baik, kita beralih kepada sumber utama. Sumber utama yang pertama adalah tenaga kerja, iaitu pekerja seperti pemandu, pekerja kilang dan pengurus media sosial. Sumber utama yang kedua adalah modal, sama ada dari simpanan sendiri ataupun pinjaman daripada syarikat-syarikat luar ataupun individu-individu tertentu. Dan yang ketiga adalah aset fizikal seperti kilang, lori, peralatan untuk membuat produk. Dan yang keempat adalah harta intelek, iaitu memohon untuk mempunyai hak eksklusif ke atas produk yang akan dilindungi oleh undang-undang. Perkara ini adalah penting bagi mengelakkan sebarang peniruan dari syarikat-syarikat ataupun pihak-pihak lain, di mana jika mereka mengeluarkan produk seperti hak milik kita, kita dapat membuat tindakan undang-undang. Seterusnya adalah value proposition. Value proposition ialah ciri yang bertujuan untuk menjadikan produk menarik perhatian pelanggan. Produk ini mudah dibawa ke mana-mana kerana ia saiznya sangat kecil dan mudah dibawa. Sangat kecil, boleh diletakkan di dalam poket atau dalam beg dan sebagainya. Produk ini juga mesra pengguna. Mesra pengguna ini adalah produk ini tidak perlu kepakaran untuk menjahit, untuk dalam menjahit, kerana produk ini senang digunakan di mana-mana. Orang yang tidak mahir dalam membuat jahitan juga boleh menggunakan produk ini. Dan seterusnya, elakkan saat-saat memalukan kita ketika pakaian kita koyak. Kerana contohnya kita berada di dalam kelas atau bermain sukan di mana-mana, seluar kita terkoyak. Kita juga boleh menggunakan produk ini supaya dapat mengelakkan malu di kalangan ramai kerana seluar kita itu koyak. Okey. Seterusnya, untuk hubungan pelanggan ataupun customer relationship. Untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kami akan menyediakan ruang maklum balas pelanggan. Pelanggan boleh memberikan maklum balas berkenaan produk yang dibeli. Maklum balas positif ataupun maklum balas negatif. Jika maklum balas negatif yang diberikan oleh pelanggan, kami akan cuba untuk menambah baik kualiti produk pada masa hadapan. Selain itu, komuniti media sosial, mewujudkan platform media sosial berkenaan dengan produk. Contohnya, dengan membuat Instagram berkenaan produk. Ini membolehkan pengguna mengetahui info terkini berkenaan produk ataupun boleh menyuarakan pendapat tentang produk secara telus. Seterusnya, membekalkan manual pengguna. Hal ini memudahkan pengguna menggunakan produk dan mengelakkan kesalahan ketika menggunakan produk. Yang terakhir,
membekalkan jaminan produk selama 5 bulan. Hal ini untuk mengekalkan kualiti produk dan keselamatan pengguna akan terjamin. Hal ini sekaligus dapat membina kepercayaan antara pelanggan terhadap syarikat dan produk yang dibeli. Untuk saluran yang kami gunakan, kami akan melakukan aktiviti pemasaran melalui media sosial. Platform yang akan kami gunakan ialah Facebook, Instagram dan TikTok. Kami akan memasarkan produk di media sosial yang terkenal di kalangan suri-suri rumah ataupun golongan berumur 30-an yang lebih banyak menggunakan platform Facebook, seperti membuat posting dan story berkenaan produk. Dan bagi golongan-golongan remaja, kami akan mempromosikan produk kami menggunakan platform Instagram dan TikTok, seperti membuat video-video yang mengikut trend bagi menarik minat golongan-golongan muda untuk membeli produk kami. Hal ini untuk memastikan setiap peringkat umur dapat mengetahui akan produk kami dan dapat menarik minat pengguna-pengguna yang memerlukan dan minat terhadap produk kami. Selain itu, kami akan membuat slot pengiklanan melalui media massa dan cetak. Di teknologi serba canggih ini, segala maklumat boleh didapati di hujung jari saja. Dengan ini, platform-platform seperti ini sangat sesuai untuk digunakan. Melalui aktiviti pengiklanan, contohnya di aplikasi pengiklanan di Facebook, kami dapat memberitahu akan produk yang kami jual sekaligus dapat menarik minat masyarakat di luar sana. Tidak lupa juga kepada individu-individu yang tidak menggunakan media massa dan lebih menggunakan media cetak seperti surat khabar. Kami juga akan membuat pengiklanan menerusi surat khabar supaya tidak ada yang ketinggalan dari mengetahui tentang produk kami. Segmen pelanggan adalah perkara yang perlu diambil berat agar sesuatu perniagaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Kami memfokuskan aktiviti pemasaran pengiklanan kepada 4 golongan, iaitu suri rumah, pelajar berasrama penuh maupun IPTA, pelancong dan juga penggemar seni jahitan. Para suri rumah yang sudah semestinya sibuk menghadapi berbagai cabaran di rumah tidak lagi perlu risau dengan masalah berkaitan pakaian koyak. Selain itu, pelajar yang menginap jauh dari rumah juga dapat menjimatkan duit poket mereka daripada diperjakan untuk membeli pakaian baru setiap kali mengalami masalah pakaian. Seterusnya, kami juga yakin bahawa pelancong-pelancong akan berminat dengan kit jahitan mudah alih kerana reka bentuknya yang mudah alih, memudahkan dan mencukupi segala keperluan pelancong. Akhir sekali, para penggemar seni jahitan juga dijamin berpuas hati dengan produk kami yang kompak namun lengkap, memudahkan mereka untuk menikmati hobi mereka di mana-mana sahaja. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang struktur kos dalam perniagaan kami. Kos struktur adalah kos-kos yang terlibat dalam penghasilan dan perniagaan produk kit jahitan mudah alih. Pertama, kos logistik, pengangkutan dan penyimpanan produk. Koyak Kompak mempunyai rangkaian dan jaringan logistik yang meluas. Selain itu, kami telah bekerjasama dengan pihak gudang bagi memenuhi kehendak penyimpanan produk. Kedua, pemasaran dan pengiklanan. Untuk memasarkan dan mengiklankan produk kami melakukan aktiviti tersebut melalui media sosial dan media cetak. Selain itu, kami juga menggaji beberapa content creator untuk mengiklankan produk kami melalui platform-platform mereka. Ketiga, insurans dan gaji pekerja. Sudah semestinya dengan operasi perniagaan yang berskala ini memerlukan pekerja-pekerja untuk memudahkan aktiviti syarikat. Selain itu, kami menyediakan berbagai manfaat insurans kepada pekerja-pekerja kami. Keempat, kos bahan-bahan. Untuk proses penghasilan produk ini, kami memerlukan bahan-bahan seperti logam, plastik dan lain-lain. Kelima, penyelidikan dan pembangunan. Untuk membangunkan produk ini, Koyak Kompak telah menjalankan aktiviti R&D atau Research and Development secara terus-menerus bagi menjayakan produk ini. Keenam, penyelenggaraan dan pengoperasian infrastruktur seperti alatan dan mesin-mesin di kilang Koyak Kompak serta bil elektrik dan bil air kilang. Akhir sekali ialah saya ingin menyatakan tentang dua aliran pendapatan dalam bisnes kami. Pertama, keuntungan utama bisnes kami ialah melalui hasil penjualan produk itu sendiri. Kedua, keuntungan tambahan kami ialah melalui bayaran perkhidmatan. Revenue stream juga dapat dijana dengan perkhidmatan penghantaran produk. Kami menyediakan perkhidmatan penghantaran produk ke rumah pelanggan yang berdekatan bagi memudahkan pelanggan yang ingin membeli produk kami secara cash. Itu saja dua aliran pendapatan yang saya ingin jelaskan. Sekian saja daripada kami Kumpulan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.